Okey, seterusnya kita tengok pula tajuk 5.2 iaitu perbandingan sumbangan tamadun awal. A. Pemerintahan dan pentadbiran. Okay, kita tengok yang warna berkelip tu dulu iaitu tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia merupakan sebuah negara kota yang diperintah oleh raja. Negara kota ini biasanya akan melahirkan satu empayar geografi yang luas kerana bila mereka kuat dari segi ketenteraan, mereka akan membuat penaklukan. Kemudian undang-undang yang ada dalam tamadun Mesopotamia ini adalah undang-undang Kod Hammurabi yang terkenal, yang dipahat dan ditulis pada batu. Antara yang terkenal adalah Kod 282 yang melibatkan hukuman mencuri, denda dan atau cara urusan perdagangan dan perniagaan. Manakala seni bina tamadun Mesopotamia yang terkenal adalah Taman Tergantung Babylon. Seterusnya, tamadun Mesir Purba. Raja berkuasa autokratik iaitu mutlak. Firaun merupakan satu gelaran bagi pemerintah Mesir dan dianggap sebagai Tuhan. Masyarakat Mesir percaya hidup sesudah mati. Mayat dikebumikan dengan penuh kehormatan dan ada yang dilitupi oleh kain yang disebut mummy. Okey, seterusnya adalah tamadun Indus. Pemerintahan negara dipegang oleh pendeta iaitu golongan agama. Manakala dan pendeta ini juga berkuasa dalam bidang keagamaan dan pentadbiran serta pemerintahan. Tamadun Huanghe, sistem politiknya melibatkan sistem politik negara kota. Ada pemerintah, ada pembesar, ada rakyat. Masyarakat tamadun Huanghe menganggap masyarakat dan keluarga merupakan unsur terpenting dalam pembinaan dan kemajuan negara. Kerana keluarga yang tidak berilmu akan membawa malapetaka kepada negara, kerana keluarga yang tidak berilmu akan melahirkan ahli keluarga yang tidak berilmu dan tidak dapat dimanfaatkan untuk pembangunan negara. Tamadun Huanghe juga mengamalkan pembahagian kelas sosial. Ada pemerintah, ada kumpulan pemerintah dan ada kumpulan diperintah. Kuasa raja dianggap berasal daripada syurga. Raja berkuasa dalam politik, ekonomi, sosial. Ini bermaksud raja berkuasa autokratik dalam semua perkara. Ini adalah Kod Hammurabi yang mencatatkan kod yang terkenalnya adalah antaranya sesiapa yang membina rumah dan rumah tersebut tiba-tiba runtuh dan mengenai tuan punya rumah dan tuan punya rumah meninggal, maka pembina rumah tersebut boleh dihukum mati. Itu kod yang tercatat. Ini untuk memastikan bahawa rumah-rumah yang dibina itu berkualiti dan tidak dibuat sambil lewa. Ini adalah Taman Tergantung Babylon yang terkenal. Okey, gambaran seterusnya adalah pemerintah Mesir iaitu Firaun yang dianggap sebagai ada kaitan dengan Tuhan Matahari. Amon-Ra. Amon itu Tuhan, Ra itu matahari. Ini adalah gambaran upacara pengkebumian yang diamalkan di Mesir, di mana mereka sangat menghormati si mati, dan di bawahnya itu adalah gambaran kegiatan dan aktiviti peternakan. Ini adalah ukiran di tamadun Indus yang juga melibatkan sektor pertanian dan peternakan. Ini adalah gambaran dinasti Shang di China.
Okey, negara kota. Masuk negara kota. Negara kota merupakan sebuah pusat pemerintahan kerajaan awal. Dia dikawal oleh tentera, dikelilingi oleh tembok pertahanan yang tinggi untuk mengelak serangan musuh, dan di dalamnya lengkap semua kemudahan seperti istana raja, rumah tentera, pasar, rumah ibadat dan kubur. Pintu tembok akan dibuka pada hari-hari tertentu untuk penduduk luar kota membawa masuk barangan jualan seperti hasil pertanian, hasil tanaman, hasil penternakan. Jadi mereka akan bawa masuk ke dalam kota dan pemerintah akan isytihar hari-hari tertentu di mana penduduk boleh membawa masuk barang dan menjualnya. Seterusnya B, kegiatan ekonomi. Kita tengok tamadun Mesopotamia, ekonomi mereka berpusat dan dikuasai oleh pendeta dan raja. Jumlah tanaman dan bilangan petani ditentukan oleh kerajaan. Ini contohnya kalau ada yang nak ternak ayam, dia tak benarkan semua ternak ayam. Nanti tak ada pula yang nak membekalkan sayur. Jadi ada yang ternak ayam, ada yang ternak sayur, ada yang mencari ikan di laut. Okey. Wujudnya pegawai, jurukira, petani dan hamba. Itu hierarki sosial dalam masyarakat tamadun Mesopotamia. Seterusnya, tamadun Mesir Purba yang mementingkan kegiatan pertanian kerana majoriti penduduknya adalah petani. Lalu petani-petani ini apabila mendapat hasil, mereka membayar sewa tanah kepada raja ataupun wakil raja. Hasil daripada kegiatan pertanian wujudlah perdagangan dan perniagaan, terutama sekali pembuatan. Lalu masyarakat memerlukan barang, contohnya mereka yang bergiat dalam pertanian, mereka memerlukan alat-alat pertanian seperti cangkul dan sebagainya. Lalu akan timbul orang yang membuat industri besi, besi dan gangsa. Pelabuhannya yang terkenal adalah Memphis, Thebes dan Elephantine. Seterusnya, tamadun Indus. Ekonominya juga berasaskan pertanian. Tanamannya yang diutamakan adalah barley dan gandum. Juga mereka menternak lembu, kambing dan binatang-binatang yang lain. Aktiviti seterusnya adalah mereka menenun kain, menenun permaidani, membuat kerja-kerja logam dan tembikar. Perdagangan kemudiannya berkembang. Dan kerana perdagangan inilah tamadun Indus mencapai kemajuan. Tamadun Huanghe, mereka menumpukan kepada tanaman utama iaitu sekoi dan padi. Juga ditanam gandum dan barley dan menternak haiwan. Ini adalah gambaran kegiatan ekonomi. Contohnya penternakan haiwan dalam tamadun Mesopotamia. Ini adalah kegiatan aktiviti pertanian seperti membajak, mencangkur dan menyiram serta menanam benih-benih hasil pertanian dalam tamadun Mesir Purba. Ini aktiviti masyarakat. Contohnya ada di sebelah kanan tu gambar nelayan menangkap ikan. Ada gambar memburu binatang. Lalu di sini timbullah lukisan-lukisan, dan lukisan ini menggambarkan aktiviti masyarakat Mesir Purba pada waktu itu. Ini membajak tanah. Kemudian di bawahnya dibuat, lepas bajak tu baru tumbuh tanaman. Ini tamadun Indus. Lakaran-lakaran pada dinding gua yang menunjukkan bahawa aktiviti penternakan. Gambar lembu. Ini gambar tentang aktiviti pertanian dalam tamadun Cina. Seterusnya adalah teknologi. Tamadun Mesopotamia, mereka membina tali air
Mereka mencipta barangan gangsa, mencipta roda, sauh dan bajak untuk digunakan dalam sektor pertanian. Sauh itu anchor untuk diletakkan di kapal. Mereka menggunakan kalender dan sistem asas 60, sistem nombor asas 60. Mereka juga mencipta kertas daripada papirus, dan tamadun Mesir Purba juga menggunakan papirus sebagai kertas dan terbukti tahan beribu-ribu tahun. Mereka juga mencipta barangan kemas. Itu tamadun Mesopotamia. Khususnya tamadun Mesir Purba yang maju dalam bidang matematik dan geografi. Buktinya mereka dapat membangunkan piramid yang struktur matematik dan binaannya menepati hukum geometri. Mereka juga mencapai kemajuan dalam bidang perubatan dan dibuktikan melalui lakaran lukisan pada dinding-dinding piramid yang menunjukkan sesi perubatan yang dilaksanakan dalam tamadun Mesir. Mereka juga membina terusan dan pengairan, tujuannya untuk mengairi tanah-tanah pertanian. Kalender yang mereka gunakan juga adalah 365 hari setahun. Juga mencipta kertas daripada pohon papirus. Tamadun Indus, mereka membina kota mengikut grid yang tepat, kotanya tersusun. Pembinaan parit dan pembentungan juga menggunakan kalender 365 hari dan mereka juga mencipta kertas. Tamadun Wang He ada kelebihan sedikit, iaitu mereka mencipta kain iaitu daripada sutera, penciptaan alatan besi, penggunaan wang shilling, pembinaan jalan dan terusan serta menggunakan kompas magnetik. Ini kemajuan dalam tamadun Wang He. Kita tengok kompas yang digunakan ataupun kalender 365 hari yang digunakan dalam tamadun Mesopotamia. Ini adalah tulisan cuneiform dalam masyarakat tamadun Mesopotamia. Penciptaan roda. Okey, ini adalah sebelah kanannya pula adalah kalender yang digunakan oleh masyarakat Mesir dan juga boleh digunakan untuk menentukan arah. Ini adalah lakaran bidang perubatan di mana masyarakat Mesir mengalami kemajuan dalam bidang perubatan. Okey, seterusnya adalah kompas yang digunakan oleh tamadun Indus yang juga menentukan hari. Ini kompas yang digunakan pada tamadun Wang He. Ini adalah kain daripada benang sutera yang diperolehi daripada ulat. Ini ulatnya, ulat sutera yang memakan sejenis daun dipanggil mulberry. Ini adalah ciptaan tenunan, contohnya kasut. Seterusnya, kesenian dan kesusastraan. Tamadun Mesopotamia, tulisan mereka adalah cuneiform. Bila adanya sistem tulisan, bermakna manusia ini diberikan akal dan biasanya akan menciptakan puisi. Patung dibina untuk ingati pemimpin. Jika ada pemimpin-pemimpin agung mereka yang berjasa meninggal, mereka akan membuat satu patung yang besar untuk mengingati pemimpin tersebut. Ketulisan batu berkenaan dengan epik Enuma Elish, iaitu kisah seorang yang bernama Apsu dan Tiamat menjadi epik kepada masyarakat Babylon. Tamadun Mesir Purba, tulisannya adalah hieroglif yang melibatkan lakaran estetika dan lukisan pada tembok batu dan kawasan perkuburan. Tamadun Indus, tulisan piktograf. Piktograf daripada perkataan picture bermaksud gambar. Tulisan berasaskan pada gambar asalnya.
Kemudian bila memakan masa akan berpindah pada simbol. Dalam motif geometri, ada motif geometri yang dihasilkan dan motif alam. Patung daripada batu dan logam dicipta. Manakala tamadun Wanghe pula, tulisannya adalah tulisan piktograf. Mereka sukakan puisi-puisi romantik dan sentiasa mengarang puisi-puisi romantik. Seni katanya ikut bentuk tradisi kaum. Kalau kehidupan kaum Cantonese, mereka akan menghasilkan hasil sastra mengikut tradisi kaum masing-masing. Kesenian dicipta pada tembika, di mana tembika tersebut dibuat corak. Ini adalah epik Enuma Elish yang berceritakan tentang kisah dua individu yang terkenal. Ini tulisan piktograf masyarakat Indus. Ini tulisan hieroglif Mesir Purba. Ini adalah kesenian tembika yang dihasilkan dalam tamadun Cina. Ini adalah tembika daripada dinasti Ming. Ini adalah balang-balang tadi yang disebut tadi untuk mengisi air, di mana ada corak geometri. Ini corak geometri. Ini adalah binaan bangunan ataupun lebih disebut sebagai seni bina. Tamadun Mesopotamia, mereka membina zigurat yang berfungsi sebagai tempat ibadat, dan mereka juga membina taman tergantung Babylon yang terkenal. Manakala tamadun Mesir Purba pula terkenal dengan piramid, sphinx dan rumah ibadat, tempat ibadat serta tempat perkuburan seperti Luxor. Manakala tamadun Indus, mereka membina kolam yang besar untuk digunakan oleh rakyat ataupun oleh musafir. Kota dibina mengikut gerik yang tepat dan tersusun. Ini memerlukan kepakaran geometri, kepakaran kiraan, termasuk orang tamadun Indus ni bijak matematik, bijak geografi, bijak geometri, bijak kiraan. Sistem paip dan pembentungan dalam setiap rumah, maknanya air-air paip daripada sisa buangan rumah tu disalur secara sistematik. Mereka juga mempunyai jelapan pertanian. Juga dibina Dewan Perhimpunan untuk perhimpunan rakyat. Manakala tamadun Wanghe, bandar pertama semasa dinasti Shang adalah Anyang. Seni bina bangunan agak kurang kerana tertumpu di kawasan-kawasan tertentu. Istana dan rumah ibadat di tengah bandar. Ini zigurat taman tergantung Babylon, piramid dan sphinx, kolam mandi awam Mohenjo-daro. Ini seni bina tamadun Cina. Ini adalah kota larangan atau disebut Forbidden City. Dulu rakyat biasa tak boleh masuk. Baiklah pelajar-pelajar, itulah saja sesi pembelajaran kita untuk tajuk bab 5 beserta dengan pengajaran dan soalan-soalan. Cikgu harap pelajar-pelajar dapat manfaat semasa duduk di rumah dan menghadiri sesi pembelajaran online yang cikgu sediakan. Nanti jumpa lagi di bab yang lain. Saya Cikgu Hamdan mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar. Jaga diri, stay at home. Sekian, terima kasih.